Sekarang ni kita tengok 10.4 iaitu usaha mengekalkan kelestarian global. Okey, awak tengok kat sini muka surat 238. Okey, dia untuk mengekalkan kelestarian global ni bermaksud usaha untuk mengekalkan dan memelihara keaslian alam sekitar bagi membolehkan generasi akan datang dapat melihat apa yang ada di alam sekitar. Dan Malaysia ni bagi juga komitmen yang tinggi dalam pemeliharaan alam sekitar dan melibatkan semua aktiviti-aktiviti bersama pertubuhan antarabangsa. Okey, kita tengok satu persatu. Okey, yang pertama iaitu mengisytiharkan deklarasi Langkawi. Seperti yang kita tahu, Pulau Langkawi adalah pulau yang cantik lah, yang banyak pelancong-pelancong asing dari luar pelancong asing untuk datang ke Pulau Langkawi. Okey, pengisytiharan deklarasi Langkawi merupakan bukti jelas komitmen Malaysia dan negara Commonwealth. Okey, negara Commonwealth apa tu? Dalam bab 9 cikgu dah ajar awak rujuk balik bab 9 untuk memelihara alam sekitar. Dan deklarasi Langkawi ni diadakan pada bulan Oktober 1989 sempena dengan mesyuarat ketua-ketua negara Commonwealth. Okey, deklarasi Langkawi dilaksanakan sebagai usaha menangani isu alam sekitar, terutamanya kesan rumah hijau, kerosakan dan penipisan ozon. Okey, semuanya berlaku disebabkan aktiviti manusia yang tidak dikawal. Okey, kita kena jaga Pulau Langkawi tu bebas daripada pencemaran. Itu sebabnya deklarasi Langkawi ni diwujudkan. Okey, tengok anugerah Langkawi diberikan kepada warga negara Malaysia yang menunjukkan komitmen dan sumbangan besar dalam bidang alam sekitar yang dimulakan pada tahun 1991. Okey, sehingga kan nak jaga Pulau Langkawi ni diwujudkan anugerah Langkawi. Okey, dia kena tengok siapa-siapa warga Malaysia yang menunjukkan komitmen, yang ada sumbangan besar dalam bidang alam sekitar, dia akan bagi anugerah tersebut. Okey, Malaysia turut melaksanakan Dasar Alam Sekitar Negara 2002 yang menjadi asas dalam pembangunan negara. Sehingga kan kerajaan mengubah Dasar Alam Sekitar pada tahun 2002. Okey, sementara itu pada tahun 2006, Kerajaan Negeri Kedah, seperti kita tahu Langkawi ni di bawah negeri Kedah, mengisytiharkan Langkawi sebagai geopark bagi memastikan kelestarian terjamin. Okey, Malaysia telah melancarkan Dasar Teknologi Hijau Negara pada tahun 2009 untuk menggalakkan penggunaan produk teknologi hijau bagi mengawal perubahan iklim. Kena jaga semua dasar kita ada, anugerah kita ada di kawasan tu diisytiharkan sebagai geopark untuk menjaga Pulau Langkawi tu daripada tercemar ya. Okey, yang kedua, menyertai sidang kemuncak bumi. Okey, Malaysia juga memang selalunya Malaysia menyertai apa-apa persidangan yang ditubuhkan di peringkat antarabangsa. Okey, salah satunya menyertai sidang kemuncak bumi. Okey, isu pencemaran alam sekitar ni merupakan salah satu isu yang mencetuskan sidang kemuncak bumi di Rio de Janeiro iaitu di Brazil pada tahun 1992 yang dianjurkan oleh PBB. Dan Malaysia menunjukkan kesungguhan dalam memelihara alam sekitar dengan menyertai sidang ini. Okey, bila Malaysia sertai, biasalah Malaysia akan menyuarakan satu-satu isu. Okey, yang tengok komitmen Malaysia terpapar melalui pelibatan negara dalam sidang kemuncak bumi ini yang mengeluarkan deklarasi Agenda 21. Okey, apa tu Agenda 21? Agenda 21 ini adalah satu dokumen umum yang penting bagi pengurusan aktiviti manusia dalam sesebuah negara.
Okey, bila kita nak menjalankan satu-satu aktiviti, kita kena tengok ataupun rujuk agenda 21 ini. Okey, agenda ini menyentuh tindakan pembangunan abad ke-21 bagi mengatasi masalah kemiskinan, kebuluran dan kemerosotan ekosistem. Okey, selain itu, manusia turut terlibat dalam protokol Kyoto 1997. Okey. Dan persidangan alam sekitar yang diadakan di Bali, Indonesia pada 2007. Dua persidangan ini merupakan satu persetujuan yang sah dan persefahaman negara maju bahawa negara yang terlibat ini akan mengurangkan pembebasan gas rumah hijau secara kolektif dan menggalakkan penggunaan tenaga baharu seperti tenaga solar. Okey. Dia tak nak guna tenaga yang boleh mencemarkan alam sekitar. Itu adalah kerjasama antara negara maju dengan negara membangun. Yang keempat, hasrat Malaysia adalah untuk menerapkan dan menggunakan pakai segala sarana agenda tersebut dalam program pembangunan bagi memastikan alam sekitar negara tidak terjejas. Okey, itu kepentingannya. Kita kena jaga alam sekitar kita daripada mula supaya generasi yang akan datang boleh lihat apa yang ada dalam alam sekitar supaya tak terpupus, ya. Okey, tengok apa tu gas rumah hijau, dia dah bagi dah dalam buku teks tu. Apa tu gas rumah hijau? Peningkatan kadar gas karbon dioksida di atmosfera yang memanaskan bumi. Okey, tak elok bila banyak gas karbon dioksida yang ada boleh memanaskan bumi. Peningkatan ini berlaku disebabkan aktiviti manusia. Siapa yang buat? Manusia juga. Seperti penggunaan penyaman udara iaitu aircon dan baja kimia. Okey, ini kita perlu elakkan. Okey, ya. Selain itu, macam mana kita nak jaga alam sekitar lagi? Tengok isu-isu dunia. Antartika. Seperti yang kita tahu, Antartika ni adalah kawasannya yang dipenuhi dengan ais. Okey, Antartika sebagai warisan sejagat. Malaysia merupakan antara negara yang membangkitkan isu Antartika, menganggap bahawa penerokaan terhadap benua ais tersebut dilakukan secara tidak adil. Okey, tak patut untuk kita terokai benua ais tersebut. Okey, penerokaan terhadap Antartika didominasi oleh hanya sebahagian kecil negara. Okey, pandangan Malaysia ini diutarakan sejak tahun 1983 lagi melalui pertubuhan NAM. Okey, dalam persidangan ataupun sidang kemuncak NAM ni, yang sidang kemuncak yang ketujuh di New Delhi di India, Malaysia mendesak PBB untuk mengambil langkah pertama menjadikan Antartika sebagai warisan manusia sejagat. Bahawa Antartika ni adalah kepunyaan manusia sejagat, bukannya didominasi oleh hanya negara-negara tertentu saja. Okey, Malaysia nak Antartika ni menjadikan Antartika ni sebagai warisan manusia sejagat. Okey, Malaysia mencadangkan kepada PBB mentadbir Antartika ni agar segala bentuk hasil yang terdapat di benua Antartika tu dapat dikongsi bersama-sama oleh semua negara. Pandangan ini mendapat sokongan daripada negara lain. Okey, supaya share apa yang ada di Antartika tu, kita share satu dunia. Tak boleh dominasi satu-satu negara sahaja. Okey, tengok lagi, apa lagi? Tengok muka surat 241. Malaysia mengambil inisiatif. Okey, apa dia? Membentuk pasukan penyelidik dalam pelbagai bidang ke Antartika. Okey, nak selidik Antartika tu ada apa? Okey, Malaysia menghantar penyelidik. Okey, siapa yang Malaysia hantar? Anak tempatan yang mencatatkan sejarah terlibat dalam penyelidikan tersebut adalah Dr. Haji Omar Abdul Rahman yang telah melawat Antartika pada tahun 1985 untuk menjalankan penyelidikan. Okey, Malaysia secara giat melakukan penyelidikan di Antartika sejak tahun 1999, terutamanya dalam bidang perubahan iklim dan kajian gas rumah hijau. Okey, dua bidang ni Malaysia ni melakukan
penyelidikan. Malaysia juga mewujudkan pusat penyelidikan Antartika kebangsaan. Okey, dekat mana diwujudkan? Bukan di Antartika ya. Okey, di Universiti Malaya yang diterajui oleh Dr. Azizan Abu Samah. Okey, seterusnya Yayasan Penyelidikan Antartika Sultan Mizan ataupun YPASM yang yang terletak di Kuala Lumpur turut terlibat melakukan penyelidikan saintifik di Antartika. Dan tengok komitmen Malaysia ni banyak dalam penyelidikan di Antartika. Okey, membuktikan bahawa negara kecil macam Malaysia ni juga mampu mencapai kejayaan jika dibagi peluang dalam penyelidikan di Antartika. Macam awak juga, kalau awak dibagi peluang, awak boleh buktikan awak tu boleh berjaya. Okey, tengok kat sini. Dasar luar Malaysia. Okey, bukan sekadar melibatkan hubungan diplomatik. Hubungan ni juga mencakupi subjek yang luar. Termasuklah penjagaan alam sekitar. Jangan kata dasar luar Malaysia hanya untuk hubungan diplomatik, hanya untuk politik, hanya untuk pertahanan. Tetapi juga dia ada subjek-subjek tertentu. Contoh, penjagaan alam sekitar. Okey, itu adalah untuk memastikan bumi ini dipelihara demi kesejahteraan bersama. Okey, tengok yang kuning ni juga. Awak tengok pada tahun 1959. Sebanyak 12 negara iaitu ni negara yang besar-besar. Amerika Syarikat, Rusia, Australia, Jepun, UK, Norway, New Zealand, China, Belgium, Perancis, Afrika Selatan dan Argentina mengadakan pakatan iaitu bersama-sama untuk meneroka Antartika ni. Okey, meskipun demikian pakatan ini hanya berkuat kuasa pada tahun 1961 dan kemudiannya dibekukan selama 30 tahun sehingga 1951. Keadaan ini bermakna hanya selepas 1991 negara tersebut akan melakukan penerokaan mereka di Antartika. Okey, itu adalah ilmu awak ya. Mula yang negara besar ni dia buat pakatan untuk terokai Antartika tapi berkuat kuasa 1961 tapi pakatan ni dibekukan selama 30 tahun. Okey, dan seterusnya boleh lepas 30 tahun tu 1991 ni negara tersebut boleh melakukan penerokaan mereka di Antartika. Okey.